أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita ada nak bagi maklumat tentang Maulidin Nabi. Jadi alhamdulillah, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memanjangkan kita dapat kita menunaikan ibadat kepadanya dalam beberapa bentuk, dalam beberapa amalan yang bagi kepada kita oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertemuan kita pada kali ini kita nak bagi maklumat tentang Maulidin Nabi. Oleh kerana banyaklah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang tidak faham tentang Maulidin Nabi, lalu itulah kita nak bagi maklumat ni kepada mereka supaya mereka boleh faham dan boleh amal di dalam kehidupan kita, dan juga ibu-ibu, bapa-bapa kaum muslimin muslimat boleh kita ambil manfaat bersama insya-Allah taala. Jadi munasabah dengan ayat Al-Quran yang mana kita selalu dengar daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 ni, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu maulana al-azim. Jadi ayat ni kita selalu dengar. Kita selalu dengar, lebih-lebih lagi di kalangan lelaki kebanyakannya kita dengar, boleh kata setiap minggu lah kita dengar dalam khutbah Jumaat. Yang mana khatib selalu baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa tu? Kita bagi tahu terjemah dia, tafsir dia, supaya bapa-bapa kaum muslimin muslimat dan pelajar-pelajar penuntut ilmu tak keliru. Gapo yang ayat ni bagi tahu kepada kita, dia kata innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, Allah dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat mereka itu ke atas nabi. Malaikat selawat, Allah pun selawat. Malaikat bukan satu malaikat ni beribu-ribu, berjuta-juta duk selawat ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi berjuta-juta malaikat, beribu-ribu malaikat sana itu selawat ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan sekadar malaikat saja, Allah sendiri pun selawat ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni nak menyaksi bahawa Allah sendiri pun selawat ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 ni.
Al-Ahzab ayat 56. Maka dalam ayat kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, termasuknya kita, isteri kita, anak cucu kita, dan lagi pula kawan-kawan kita, teman-teman kita, ibu bapa kita, termasuknya muslimin muslimat seluruh, sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Tuhan khitabnya, Tuhan khitabnya, sallu alaihi, selawat olehmu ke atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, taslima wa sallimu taslima, dan sejahterakanlah, dan sejahtera olehmu ke atasnya akan sebagai sejahtera. Itu dia. Ini nak ayat kata di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 ni sebut jelas dan nyata. Dalam Quran ni, kita selalu dengarlah ayat ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat mereka itu ke atas Nabi. Nabi siapa tu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad. Itu dia. Lepas tu, manakala Tuhan sendiri selawat ke atas Nabi dan malaikat-malaikat selawat ke atas Nabi, dia arah pula kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, termasuknya kita ni lah, dan kaum muslimin semua, sallu alaihi, selawat olehmu ke atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Rasulnya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan sejahterakanlah ke atasnya akan sebagai sejahtera. Itu dia. Jadi kita boleh tahu kata besar sangat selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita boleh faham di sini kata, selawat ke atas Nabi besar tak besar ni Tuhan sendiri selawat, malaikat sendiri selawat. Tu yang mana kita dengar, seorang tokoh agama daripada Malaysia, dia kata, Oni kata dia kata mana? Dia kata Allah suruh kita semaya tetapi dia tak semaya. Allah suruh kita puasa tetapi dia tak puasa. Allah suruh kita selawat tetapi dia selawat. Maka telinga, maka di hati ni. Perkataan Syekh Auni daripada Malaysia. Jadi nak royak kata buah ni hebat. Ni nak royak kata tokoh agama ni kehebatan dia ni tak habis. Tak habis. Jadi Tuhan buka akal, buka hati, mata hati dia saat itu, boleh bagi maklumat kepada orang, bukan biasa. Sebab itulah nak royak kata di sini kata Tuhan suruh kita semaya, Tuhan suruh kita puasa, tapi dia tak semaya, tapi dia tak puasa. Ada pun selawat, Tuhan suruh kita selawat, dia sendiri pun selawat. Tuhan suruh kita selawat, Allah sendiri dia selawat. Itu dia. Maka di sini dalam maddah yang kita baca ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, keluarnya orang hak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallu alaihi, selawat olehmu ke atasnya. Ke atas siapa? Ke atas Rasulnya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan sejahterakanlah ke atasnya akan sebagai kesejahteraan. Jadi di sini kita boleh reti kata sallu alaihi wa sallimu taslima ni orang panggil mari bentuk, mari sirah amar ni. Kalau kita tengok pada asalnya lil wujub, al aslu fil amri al wujubu. Asal pada amar, khitab dengan amar lil wujub, wajib. Kalau kata wajib pun munasabah. Kalau kata wajib pun munasabah, sebab malaikat sendiri selawat ke atas Nabi dan Allah sendiri selawat ke atas Nabi. Kalau kata wajib pun munasabah. Tetapi di sini ulama sudah bagi dah maklumat kepada kita kata sallu di sini, amar di sini linnadbi. Linnadbi, jadi sunat. Sunat kita selawat ke atas Nabi. Kalau kata wajib pun patut.
Tu. Tapi di sini sunat. Nah, di sini sunat kita selawat ke atas Nabi, kita banyakkan selawat ke atas Nabi. Kerana apa? Kerana dia sendiri pun suruh kita selawat. Cuma nak royak kata bila dia saat itu, mari royak masalah kelebihan orang selawat ke atas dia saat itu. Jadi ulama faham daripada sirah ning lah. Nah, mari faham daripada sirah-sirah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa selawat ke atasku satu kali, nascaya selawat ke atasnya oleh Allah dengan selawat tadi itu 10 kali. Kita selawat kepada Nabi satu kali, Allah selawat ke atas kita 10 kali. Nabi kata, man shalla alayya salatan, siapa selawat ke atasku ni satu kali ya, akan satu selawat, sallallahu alaihi biha ashran, nascaya selawat oleh Allah ke atasnya dengan perbuatan selawat dia tadi tu, iaitu 10. Dengan sebab dia selawat satu kali, Allah Subhanahu wa ta'ala selawat ke atas dia 10 kali. Maka boleh reti kata dalam bab fadilat ni, bila kecek tentang fadilat, maka amar di situ tidak jadi adalah lil wujub, orang panggil lin nadbi, sunat. Jadi semata-mata kita nak kelebihan, kita nak kemuliaan kita, supaya kita ni tu dapat kebajikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak damping diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak hapi diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan kita kena banyakkan dengan salawat. Itu dia. Jadi banyaklah bentuk dan banyaklah sirah yang kita duk baca dalam mata-mata hadis. Yang mana kita duk dengar dalam mata hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, dia kata, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran wajabat lahu syafaati. Maka wajiblah baginya syafaatku di negeri akhirat esok, dia akan dapat syafaat daripadaku. Selawat di pagi 10 kali, selawat di petang 10 kali, dia akan dapat syafaat daripadaku, dapat pertolongan daripadaku di negeri akhirat nanti, di pada mahsyar nanti. Wajib, Nabi kata, wajib akan dapat. Maka di sini, bapa-bapa dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak payah kita ambil faham daripada ayat-ayat dan daripada hadis-hadis. Itu dia. Kita nak rujuk kepada Al-Quran, kita nak rujuk kepada Al-Hadis. Pada malam ini kita nak kecek tentang selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita nak rujuk kepada Al-Quran. Kita tak usah rujuk kepada kitab, kita tak usah rujuk kepada rujuk-rujuk lain daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana kita sudah sudah maklum bahawa apabila ada selisih di antara pahami di antara satu dengan yang lain, maka kita kena rujuk klik kepada Al-Quran. Kita klik kepada Al-Quran, sebab Al-Quran ni Tuhan jaga terus. Kalau kitab ni Tuhan tak jaga. Kitab Tuhan tak jaga, sebab kitab dia boleh keluar daripada matba'ah. Jadi matba'ah hak mengadakan di satu-satu tempat saat itu ada, lalu itulah kita saat itu rujuk kepada Al-Quran. Kerana Tuhan kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ni, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami bagi Quran ni kami jaga. Al-Quran tak boleh siapa pun nak merosakkan, tak boleh siapa pun nak tipu, nak tukar, nak dalih, nak tazwir, tak boleh sama sekali. Al-Quran ni jelas dan nyata Tuhan jaga. Sebab tu Tuhan kata, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami baginya
kami jaga Quran ni. Jadi Quran ni tak ada tukar ganti. Nah, macam mana kalamullah datang daripada Allah, macam itulah. Nah, yang ada di kalangan kita saat itu, bagaimana datang daripada Allah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa kita sekarang pun, nah, orang panggil tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kerana Tuhan duk jaga. Kerana Tuhan jaga. Tak serupa kita ni, nah, orang panggil berpusing-pusingan tahun. Nah, orang panggil masa kepada semasa yang lain itu berubah, bertukar, berganti. Tu nak royak kata, nah, kita tidak sikoh dengan perubahan. Lalu itulah kita kembali klik kepada Al-Quran dan kita kembali klik kepada Al-Hadis. Itu dia. Maka di sini yang mana kita sudah bagi tahu kepada kaum muslimin muslimat dan kepada anak-anak pelajar kita supaya kita boleh faham bersama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, dia kata man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa selawat ke atasku satu kali, nescaya selawat ke atasnya oleh Allah dengan sebab selawat tu 10 kali. Tahu? Nah, selawat ke atas dia saat itu 10 kali. Apakah selawat di sini? Selawat di sini kita boleh tahu kata sallallahu. Selawat ni apabila idhafah kepada Allah, dia pakai dengan makna rahmah. Tuhan merahmatkan akan mereka yang selawat ke atas Nabi 10 kali. Jadi selawat idhafah kepada Allah, as-salah idhafah kepada Allah pakai dengan makna ar-rahmah. As-salah idhafah kepada malaikah pakai dengan maknanya maghfirah. As-salah idhafah kepada manusia, kepada annas. Nah, kepada sesiapa pun yang ada di atas muka bumi ni pakai dengan makna doa. Itu dia. Jadi selawat ni ataupun salah ni ada makna doa, ada makna rahmat dan ada dengan makna maghfirah. Kalau idhafat kepada Allah dengan maknanya Allah beri rahmat. Kalau idhafat kepada malaikat, maknanya malaikat metok maghfirah, metok keampunan. Metok keampunan daripada Allah. Dan kalau idhafat kepada manusia, nah, beri maknanya iaitu doa. Itu dia. Jadi tak payah kita faham. Nah, tak payah kita faham, kita nak rujuk pergi kepada Al-Quran ni tak payah. Nak rujuk pergi kepada hadis, nak rujuk pergi kepada Al-Quran ni. Jadi di hari ni semua ulama sudah bagi maklumat kepada kita. Maka kita sudah tahu dah bahawa kita selawat ke atas Nabi bukan sia-sia. Bukan sia-sia. Kita selawat ke atas Nabi, Nabi jawab. Selawat kita tu yang kita baca kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia pun terima. Dia pun ucap. Dia pun nyahu. Nah, selawat kita hak itu. Jadi nak royak kata Nabi jawab. Sebab itulah di dalam surah Asy-Syarah, surah Asy-Syarah, iaitu dalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, dia kata dalam ayat ni wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikraka. Itu dia. Kami akadkan di kau. Nah, kami akadkan bagi engkau hai Muhammad zikraka. Akan sebutan engkau. Jadi nak royak kata orang sebut engkau kami akad darajat Nabi, akad darajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut selawat ke atas Nabi, nah, sebanyak-banyak kita sebut, kita selawat ke atas Nabi saat itu, kita selawat Tuhan akad, kita selawat Tuhan akad, kita selawat Tuhan akad. Tak ada celah, tak ada masa, tak ada minit hak rungga daripada selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat ke atas Nabi kita, dan para jin selawat ke atas Nabi kita, dan malaikat-malaikat selawat ke atas Nabi kita, dan Tuhan sendiri pun selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nak royak kata Tuhan sebut dalam ayat wa rafa'na laka dzikrak. Kami akadkan bagi engkau akan sebutan engkau. Kita banyak sebutkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan akak darajat tu wa rafa'na. Tuhan kata, Tuhan sebut sendiri dalam ayat, dalam surah Syarah ayat 4 saat ni tu sebut je lah. Tetapi ada lagi yang duk sekat jalan, yang kita nak kecek malam ni duk sekat jalan tak wi selawat, sekat jalan tak wi buat maulid. Tu hak sekat tu yang kita nak kecek masalahnya. Sekat jalan sedekah Tuhan sendiri selawat, kita pun perlu kepada selawat, dan malaikat pun selawat, dan jin pun selawat. Tetapi satu bahagia sekat selawat. Ni sekat selawat ni lah kita nak bagi tahu maklumat kepada kaum muslimin muslimat, kepada adik-adik pelajar, supaya kita tak keliru lagi. Kita mari dengar Al-Quran, tak payah kita waktu baik kitab kecek, tak payah kita waktu baik huraiya rojok ke situ sini. Kita mari ambil Al-Quran, sebab Al-Quran ni rojok ke hak asal. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila ada perselisihan di dalam sesuatu, maka kita rojokkanlah. Rojok olehmu kepada Allah, yakni Al-Kitab war Rasul, yakni Al-Hadis. Kita rojok dua tu. Kita rojok kepada Al-Quran dan kita rojok kepada Al-Hadis. Itu dia. Maka di sini, yang kita nak kembali klik kepada Al-Quran dan Al-Hadis, Nabi kata kalau merujuk kepada dua ni mu tak akan sesat dah. Tu Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu saat itu akan dua perkara. Lan tadillu, mu tak akan sesat, ma tamassaktum bihima, selama mana kamu pegang dengan kedua-dua. Ma masdariyah zarfiyah. Ayat kata ma tamassaktum bihima, selama mana mu pegang dua ni, mu tak akan sesat. Al-Quran wal hadis, pegang dua ni mu tak akan sesat. Maka kita pegang dua ni, kita rujuk dua ni, mari faham Maulidin Nabi, kita mari faham. Tu dia, kita mari faham. Maulidin Nabi ni bagaimanakah supaya kita nak boleh jelas dan nyata fahami kita tentang maulid. Maka maulid ataupun maulud, maulid ni orang panggil lafaz dia, kelimah dia panggil masdar mimi. Masdar mimi. Sebab kalau kita pakai isim zaman, kita pakai isim makan. Kalau kita pakai isim zaman dengan isim makan ni, masa peranak ke Nabi pun lepas lama mari dah, 1000 tahun lebih dah, 1444 dah ni. Masa dia bukan dah ni, bukan masa beranak ngak-ngak tu dah. Dan lagi pula bukan tepat dia. Kalau itu kita pakainya isim, kita pakainya masdar mimi. Itu dia, masdar mimi. Kita terjemahnya peranakan. Peranakan. Jadi peranakan tu sebut saja ya, hak kita nak buat kerjanya, hak kita nak buat ibadatnya, nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini maulid, maulid ataupun maulud, baca dengan sirah isim maf'ul, pun tak ada apa juga, tapi kita guna maulid. Jadi maulid di sini, orang panggil perkara ni perkara adat ke perkara ibadat. Semua hak kita duk buat kebanyakannya, tokoh-tokoh kita, daripada tok-tok guru, daripada orang-orang tua kita duk buat daripada lama-lama mari dah tu, semua tu menjadikan ibadat. Itu dia. Tu orang panggil maulid. Maulidin Nabi ni jadi ibadat bagi mereka. Itu dia, ibadat bagi mereka. Maka betul ibadat ni lah, bukan adat dah, ibadat. Jadi ibadat bagi mereka. Orang panggil nak buat ibadat dengan kita saat itu selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini, bila sebut kata ibadat, ibadat ni ada ibadat tauqifiyah.
dan ada ibadat ibda'iyah. Tu dia. Ibda'iyah ni dengan maknanya ibadat hak rekod Nah, ibadat ni hak rekod ada ibadat hak tauqifiyah. Tauqifiyah ni dengan maknanya ibadat yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu tak nafi. Tak nafi hak tu. Sebab Rasulullah buat. Nah, kita pun turut buat. Tu molek comel. Comel. Hak tu orang panggil tauqifiyah. Tu dia. Gapo hak Nabi buat, kita buat. Nah, hak Nabi buat, Nabi buat kafiat tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada sahabat, perbuatan semaya, perbuatan puasa, perbuatan ambil wuduk, ambil tayammum, semua tu Nabi tunjuk. Nabi tunjuk kafiat dia. Maka hak tu orang panggil tauqifi, yang dicontoh, yang dibuat oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadat-ibadat yang lain lagi yang kita tak jumpa, kecek mudah-mudah tak jumpa Rasulullah buat, tak pernah dengar Rasulullah buat, dan tak pernah tak pernah tengok perbuatan Rasulullah. Katakanlah kita tak tengok pun tak apalah, sahabat tak ada pernah tengok. Tu dia. Sahabat tak pernah tengok Rasulullah buat, sahabat tak pernah dengar Rasulullah buat. Tu dia. Mari masa tabi'in, ada setengah-setengah mereka buat, ada setengah-setengah mereka tak ada buat. Tu dia. Mari masa tabi'in, ada setengah mereka itu mengadakan satu-satu ibadat. Benar ni tidak ada nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tauqifi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hak ni orang panggil ibda'. Tu dia, ibda'iyah. Ibda' dia panggil. Ibda' ni orang panggil hak rekod-rekod tu setengah-setengah sebutnya ibtida'iyah. Tak apalah, ibtida'iyah, ibda'iyah. Tu orang panggil rekod-rekod tu dia. Maka di sini rekod-rekod bila sebut kata ibadat hak pasal rekod-rekod, tak pernah tengok Rasulullah buat, dan tak pernah tengok tak pernah dapat Rasulullah suruh. Suruh buat apa dak? Tengok Rasulullah buat pun tak pernah. Maka hak ning apabila berlaku dalam kalangan, katakanlah berlaku dalam kalangan tokoh-tokoh agama, tok-tok guru, daripada orang-orang yang alim, maka bagi orang yang nak turut amalan tauqifi, amalan tauqifi ataupun ibadat tauqifiyah ni, maknanya ibadat yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak setuju. Bila tak setuju, ia kata la asla lahu, tidak ada asal baginya. Perbuatan ni, ibadat ni tak ada asal baginya, ataupun la nassa fih, tidak ada nas padanya. Benda ni tak ada nas. Tu dia, hak munduk buat ni tak ada nas. Macam kita sebut mutluk lalulah, kita kecek mutluk ni. Mutluk tak ada nas. La nassa fih. Nas daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nas. Itu dia. La asla lahu, tidak ada asal baginya. Bila tidak ada asal baginya, maka dia guna lafaznya bid'ah. Bid'ah. Jadi bid'ah lah. Bagi orang yang buat maulud semua tu bid'ah. Itu dia. Jadi bid'ah. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak buat. Bila Rasulullah tak buat, perbuatan yang Rasulullah tak buat, kita pergi buat, maka tu orang panggil perbuatan hak reka-reka Bila reka-reka itulah dia panggil bid'ah. Jadi bid'ah ni kira-kiranya di sisi mereka yang suka buat ibadat tauqifiyah ni, di sisi dia bid'ah. Maka dia kata bila bid'ah kita buat, bukan Rasulullah buat, salah. Salah, sebab itulah orang panggil berdasar kepada hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat
annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang buat akal satu amalan, barang siapa yang buat akal satu amalan laisa alaihi amruna, bukanlah daripada pekerjaan kami, hak kami duk kerja, hak kami duk buat. Kami tak pernah buat benda ni, Nabi kata. Kami tak pernah berlaku perkara ni. Kami tak pernah laksana benda ni. Tiba-tiba mungkin buat benda ni. Benda ni bukan daripada pekerjaan kami. Fahuwa raddun. Maka iaitu perbuatan hak buat, hak Nabi tak buat saat ni tu raddun. Gapo raddun? Ditolak. Raddun ni orang panggil masdar pakai dengan makna isim maf'ul. Ai mardud. Benda ni ditolak. Tak terima. Dan Nabi tak buat, maka tak terimalah. Benda yang Nabi tak buat, kita pergi rekod-rekod buat, maka ditolak. Tak terima sama sekali. Itu dia. Ini berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hak dok buat semua tu, bila Rasulullah tak buat, jadi bid'ah habis. Bid'ah sebab apa? Sebab berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lebih-lebih lagi Sayyidah Aisyah ni isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat Nabi kasih kepada kepadanya. Maka di sini hadis ni sudah kita mengetahui bahawa hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Jadi bid'ah. Jadi hak Rasulullah tak buat bid'ah. Itu dia. Haning orang panggil satu bahagian. Satu bahagian di sisi dia bid'ah. Sebab itulah kita ni apabila sebut kata bid'ah, banyak. Banyak yang kita pernah bagi dah maklumat ni kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat ni tu, kepada anak-anak pelajar, kepada penuntut-penuntut ilmu. Kita akak contoh mudah-mudahnya himpun Al-Quran. Himpun Al-Quran masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nak jadi khalifah iaitu pada tahun 11 Hijriah sehingga sampai 13 Hijriah. Kerana berlaku peperangan, berlaku peperangan Yamamah. Maka di situ Sayyidina Umar kelik. Kerana banyak gugur dalam medan peperangan, meta himpun Quran. Sayyidina Umar meta himpun Quran. Abu Bakar kata, kaifa af'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah aku nak terima benda ni sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat. Rasulullah tak pernah himpun. Itu dia. Sehingga Sayyidina Umar habis semangat. Habis semangat klik mikir di rumah. Pergi pula kali yang kedua, pergi pula kali yang ketiga, barulah Allah Subhanahu wa taala ilham kepadanya, kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia pun terima. Bila terima, dia pergi kepada Zaid bin Thabit, penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya himpun Al-Quran. Zaid bin Thabit kata, tak ada lagi ni perkara hak lebih berat. Kalau nak banding dengan bukit sekalipun, aku sanggup pindah bukit lagi daripada himpun Al-Quran. Kalau aku boleh pindah bukit, aku sanggup pindah bukit lagi daripada himpun Al-Quran. Nak rakyat kata berat tak beratnya. Sebab apa? Sebab bukan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku. Sebab tu di hari ni nak rakyat kata ta'rif hak bid'ah pada asalnya, perbuatan selain daripada perbuatan Rasulullah, amalan selain daripada amalan Rasulullah, tunjuk ke selain daripada tunjuk ke Rasulullah. Kalaulah kita buat,
maka ia panggil bid'ah. Tapi di hari ni dak dah. Tukar dah. Hak Abu Bakar buat saat ni tu tak ada jadi bid'ah. Tukar berat dah. Nak ayat kata kedah-kedah pun duk berubah hari-hari. Duk bunyi berubah hari-hari. Kalau kita buat misal kata Sayyidina Umar semaya 20 rakaat. Tu dia. Sayyidina Umar semaya 20 rakaat saat ni tu bid'ah sebab orang panggil perbuatan siapa tu? Perbuatan Sayyidina Umar. Perbuatan Sayyidina Umar tak ada bid'ah pula dah. Tukar pula dah. Jadi nak royak kata kaedah tak tetap. Kaedah tak tetap. Tu ya kaedah tak tetap, ya payah nak kecek. Nak royak kata duk ubah semata. Ubah sekali ubah gitu, sekali ubah gini. Ya kena we tetap lah. Ya kena we tetap sebab apa? Sebab ya orang nak ikut, orang nak turut ni. Ya nak turut cara-cara hak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tak buat pun, ulama buat tu di manakah tempat rujuk ke dia? Tu dia. Sebab dia nak buat saat ni tu orang awal dak ke, orang biasa, orang tamada, orang kampung ni dia tak pandai, dia tak erti, dia tak tahu. Dia tak ada tempat boleh gantung. Kecuali orang-orang orang-orang alim, orang-orang tok guru. Sebab tu orang tok guru jangan jadi hari ni royak macam ni, esok royak macam lain pula, duk berubah semua. Duk tukar semua. Kaedah-kaedah tu tukar semua. Tu dia. Sekali-sekala tu bertepat. Atas arah betul-betul. Kata ada demo kocok sikit sebanyak, tu tertinggi pula dah. Jadi nak royak kata tak tetap. Kena we tetap lah, yang mudah orang panggil cara-cara kita nak hurai kepada mereka hak nak faham ayat Quran, hak nak faham matan hadis ni tu we faham jelas, we faham tetap. Tu dia. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi di sini kita apabila Rasulullah tak buat, kita selalulah lontar perkataan iaitu bid'ah. Bid'ah di sini orang panggil rupa-rupanya nampak kata tak berjuruh lah bid'ah ni, tak comel lah. Bila sebut kata bid'ah ni tak molek sebab Rasulullah tak buat. Bahkan salah lah, kecek mudah-mudah kata salah lah di sisi mereka hak kata bid'ah tu salah. Buat benar Rasulullah tak buat ni salah. Tak kena, kecek mudah-mudahnya gitu, salah. Apa kita nak soal lah. Kita nak soal kan. Sebab kita duk buat amalan, buat maulud dak ke, buat majlis Maulidin Nabi. Kita nak tanya, adakah segala perbuatan Rasulullah wajib ikut semua? Kita sudah bagi tahu dah tu. Adakah segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ikut semua? Segala perbuatan Rasulullah tu wajib ikut semua tak? Tu dia. Orang tahu, dia tahu dah. Orang tahu tu, dia tahu dah. Jawabnya, dia mau kata, dia soal, lepas tu dia jawab sendiri. Tak ada apa lah. Dia soal, dia jawab sendiri. Sebab kita nak wipeh. Jawabnya, ada hak wajib kita ikut. Ada hak harus kita ikut. Ada hak haram kita ikut. Bukan wajib semua. Ada hak harus kita ikut. Ada hak wajib kita ikut. Ada hak haram kita ikut. Bukan maknanya tak ikut Nabi ni bid'ah. Tak kena sikit bid'ah. Tu dia. Jadi ada hak harus kita ikut, ada hak haram kita ikut, ada hak wajib kita ikut. Tu perbuatan Nabi. Gapo? Tu. Kita contoh dah tu. Cuma we tahu sekali lagi, we ingat kata bid'ah hak kita duk kecek tu. Kita kena jaga wiluah sikit. Sebab apa? Sebab orang panggil Quran ni, ya ayat dia banyak ayat dia. Quran ni walaupun kita tengok nampak sebuah, mungkinnya kadang-kadang tak rata. Tak rata kita duk tengok tu, kadang-kadang tak rata tempat hurai-hurai dia. Jadi di sini nak ayat kata ada harus ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makan ni Rasulullah ni dia makan ni berapa suat. Berapa suat kita nak ikut, harus terus ikut.
pun harus. Rasulullah tidur berapa minit? Rasulullah tidur berapa minit? Kita nak ikut, harus. Kita terus ikut pun tak ada gapo, harus. Perbuatan ibadat pula, semaya fardu 5 waktu. Rasulullah suruh kita semaya fardu 5 waktu, maka wajib kita ikut. Kita tak ikut tak boleh, haram. Rasulullah suruh kita semaya asar, wajib kita semaya asar. Rasulullah suruh kita semaya zuhur, wajib kita semaya zuhur. Kalau tak semaya, haram kita. Tu hak wajib ikut. Paha haram ikut. Rasulullah bini 9, adakah wajib kita ikut dia? Rasulullah bini 9, isteri dia 9, dia kahwin 9. Rasulullah kahwin 12. Masa dia meninggal dunia, masa dia wafat, isteri dia 9. Dia berkahwin, setengah kata 13, setengah kata 12. Tu dia. Dia berkahwin 12. Adakah wajib kita ikut? Ikut Rasulullah tu haram. Haram. Tu sebab tu nak rakyat kata, kita nak kecek bid'ah ni, ya kecek boleh, tapi kita kena wirti dulu kata benda gapo kau kita kena kecek bid'ah. Benda gapo kita tak boleh kecek bid'ah. Macam amalan yang kita buat ni, macam maulid. Maulud hak kita duk buat ni. Jadi maulud hak kita duk buat ni, Rasulullah suruh tak? Tak. Rasulullah larang tak? Tak juga. Dalam ayat kata, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Rasulullah bawa datang, maka hendaklah kamu ambil. Gapo Rasulullah tak larang, maka hendaklah mu tinggal. Pada sini dia suruh tak? Tak. Dia larang tak? Tak juga. Bila suruh tak, larang tak. Kita tilik dah lah. Manakala kita nak tilik sana itu, kita nak tilik kepada maulud ni. Maulud ni molek ke tak molek? Tu molek ke tak molek? Sebab apa? Sebab lek suruh pun tak ada, lek larang pun tak. Maka kita berdasarkan kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan dasar kepada kita ni, dasar kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran ni Allah sudah janji dah dengan kita, wa inna lahu lahafizun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ni, zikra ni kena kepada Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami jaga Quran. Quran ni kami jaga. Quran ni tak boleh siapa tukar ganti. Nak tipu tak boleh Quran. Maka kita turut Quran. Sebab kalau kata kita boleh tazwir, boleh tukar ibarat, boleh ditobok. Kita buat matba'ah, lepas tu kita nak buat kitab gapo, kita buat. Kita nak Quran, kita buat cara kita. Itu dia. Kita nak pasal mana? Kita nak hurai Quran. Hak kita pernah mujadalah dah, hak kita pernah munazarah dah. Masalah tu masalah ni. Masa tu kita pernah kalah dah dalam bahagian tu. Kita proses situ. Beki situ. Ubah sini, tukar sini. Ibarat ni tukar menjadi ibarat macam lain. Tu orang panggil kitab ataupun kutub tak ada dijaga. Tak selamat daripada daripada ubah. Maka Quran satu yang selamat, sebab Tuhan janji dah dengan kita. Sebab tu Al-Quran, alif lam yang ada pada Al-Quran tu ia panggil alif lam lil lamhi. Alif lam lil lamhi ni wa ba'du lami alaihi dakhala lil lamhi ma qad kana anhu nuqila kal fadli wal harithi wan nu'mani fa dzikru dha wa hadfuhu siyani. Jadi nak ayat kata sini alif lam lil lamhi ni duduk di Al-Quran tu, ya nak ayat kata mana? Nak ayat kata Al-Quran ni al-maqru'u bihaqqin. Quran ni yang dibacakan dengan sebenar, tidak diubah.
supaya kita misal Al-Fadli, An-Nu'man, orang panggil bila isim ni nama orang. Nah, asal nama orang ni ya tak terjemah dah. Tetapi apabila masuk al-lamhi, dia sila kepada makna klik semula. Al-Fadli nak nama orang serta dengan makna. An-Nu'man nak nama orang serta dengan makna. Kalau kita tak ada buah alif lam, Muhammad nama dia saja-saja, tak ada terjemah dah. Tapi apabila bubuh alif lam, maka bubuh alif lam di situ dia panggil alif lam lil lamhi. Isim ma'rifah dah, al ma'rifah boleh masuk pula situ. Kalau kita kira ma'rifah boleh masuk kepada ma'rifah, tu nak ayat kata alif lam lil lamhi ni dia bahas masalah tu. Tengok Quran kalau tak ada alif lam, ma'rifah betul lah juga. Payah buh apa alif lam. Hani orang panggil alif lam lil lamhi. Alif lam lil lamhi ni nak ayat kata al makru'u bihaqqin, yang dibacakan dengan sebenar, dia ni tak ubah dah. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya aku baginya aku menjaga. Itu dia, aku menjaga. Maka di sini di dalam Al-Quran, cuba kita kembali, nah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kepada surah Al-Muzammil. Kepada surah Al-Muzammil ayat 20. Kepada surah Al-Muzammil ayat 20, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan barang tuqaddimu li anfusikum, yang kamu sedia bagi diri kamu min khairin. Apakah barang tu? Min khairin ialah daripada kebaikan. Min tu orang panggil min lil bayan. Sebab nak bayar bagi ma depan nu, ma tu orang panggil ma lil mausul. Ma lil mausul ni bagi orang yang mengaji qawaid, ma lil mausul ni ma mausul maftaqara ila silatin wa aidin, ialah barang yang berkhanak kepada silat dan aid. Silat iaitu jumlah lepas daripada ma tu. Wa ma tuqaddimuhu. Tu. Kalau kita nak takdir aid ke, wa ma tuqaddimuhu. Dan barang yang kamu takdimkan akan barang. Kalau nak takdir ke, aid duk situ, tetapi dalam Quran ya tak ada. Sebab huzifal ma'mul, dihazah akan ma'mul ni yufidul umum, wipedah umum. Tu dia. Dan barang tuqaddimu, yang kamu takdimkan, yang kamu sediakan, yang kamu kerja, yang kamu buat untuk jadi bekal bagi diri kamu, li anfusikum, bagi diri kamu, membuat gapo di atas dunia ni. Masa muda hidup ni membuat gapo ratik untuk diri kamu, bekal kamu. Tuhan sebut di dalam Al-Quran min khairin, daripada kebaikan. Gapo daripada kebaikan? Hak ni umum, sebab isim nakirah. Daripada kebaikan, dia datang dengan isim nakirah. Min lil bayan, min ni nak nyata bagi ma. Gapo ma tu? Daripada segala kebaikan. Sebab apa? Sebab khairin tu datang dengan isim nakirah. Maka isim nakirah ni tufidul umum, wipedah umum, tak ada kira kebaikan gapo, membuat gapo benda hak jadi molek, benda hak jadi baik, maka tajiduhu indallah, nescaya kamu dapat di sisi Allah. Mu dapat gapo? Dapat pahala di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra. Ia lebih orang panggil lebih elok, lebih baik, wa a'zama ajra, lebih molek, lebih besar nisbah pahala.
Kita nak tunjuk wi faham masalahnya maulid. Nah, kita wi tengok di sini. Kaum muslimin muslimat kita mari faham bersama. Kita mari faham bersama supaya kita boleh tahu kata maulid. Maulid kita guna ni sikit supaya boleh faham. Tu dia, ni maulid. Ni maulid, kita nak faham kata ni maulid. Maulid ni lafakul. Maulid ni lafakul. Supaya kita sebut kata manusia. Lafakul. Manusia ni berjuzuk. Ada ajza manusia. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung. Nak boleh jadi manusia tu, nak boleh panggil manusia tu kena bersusun daripada juzuk-juzuk. Kena bersusun daripada ajza. Maka ajza ni, ajza yang kita contohkan manusia ni berjuzuk. Tangan manusia, kaki manusia, mata manusia, telinga manusia, hidung manusia, mulut manusia. Campur semua tu dia panggil manusia. Maka manusia ni dia panggil kul. Manusia dia panggil kul. Dia ada juzuk dia. Ada kepala, juzuk daripada manusia tu ada kepala, ada kaki, ada tangan. Ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada mata, ada. Tu juzuk manusia. Cukup, orang panggil juzuk tu sama ada cukup tak cukup. Kalaulah kita boleh boleh kenal, maka dia panggil manusia. Ni panggil kul. Ni juzuk. Pada dalam maulid kita, cuba kita kelih dalam maulid kita. Dalam maulid kita ni orang panggil maulid ni lafakul. Lafakul. Maka ia terdiri daripada juzuk-juzuk. Juzuk yang kita duk buat maulid tu kita buat gapo mula-mula. Kita pergi nyata di rumah orang padah kita tu, kita nyata mula-mula kita baca Al-Fatihah. Tu dia. Al-Fatihah. Al-Fatihah ni ke apa ni? Al-Quran. Baca Fatihah. Ni, baca Fatihah. Itu dia. Lepas pada kita baca Fatihah, kita baca arwah. Buat arwah. Gapo buat arwah di sini? Buat arwah di sini dengan maknanya kita baca Qul huwallah, baca surah Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni orang panggil kita nak menyampaikan pahala kepada ayah ibu kita. Itu dia. Tu bagi mereka hak pergi kata siapa? Siapa? Mereka pergi kata siapa ni tu, dia pergi kata siapa, dia maknanya dia hak itu dengan Tuhan, dia harap-harap kata siapa. Bagi mereka kata tak siapa, tu di atas dia lah. Nak royak kata ni baca Al-Quran, Al-Fatihah. Arwah ni pun bukan buat arwah tu nak buat roh, tak boleh. Hak ni orang panggil perkataan ni majaz, dia panggil majaz. Gapo majaz? Supaya kita duk kecek tu lah, nak pergi gali ubi. Nak pergi gali ubi, ni ubi, misal, contoh ni ubi. Gali ubi. Ni gali ubi. Ni gali ubi ni. Ni. Gali ubi. Ni gali ubi. Sebenarnya hak ni orang panggil kecek majaz. Gali ubi di sini gali tanah pada asalnya. Gali tanah supaya jumpa ubi. Gali tanah ni nak jumpa ubi. Dia kena hurai. Lafaz majaz ni dia kena hurai. Ia tak sudah dengan kita tak hurai. Ia tak serupa lafaz hakikah. Lafaz hakikah kita dengar boleh faham selalu dah. Tapi lafaz majaz ni ia kena hurai. Pas nak hurai tu ya kita kena menutup ilmu balaghah. Ilmu balaghah ia terdiri daripada 3 ilmu. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Ilmu bayan ni ia ada cara harga apa? Ia ada cara masalahnya majaz, ada cara masalah istiarah, ada cara masalah kinayah, ada cara masalah tu. Hak tu kita tengok dalam nun lah. Ilmu ma'ani duk cara masalahnya hazaf, masalahnya qasar, masalahnya itnab, masalahnya musawat, masalah duk cara hatu. Tu dia. Jadi nak royak kata ilmu badik pun nak elok nisbah baca nisbah makna dia, nisbah lafaz dia.
Tu dia. Tu nak royak kata tu ilmu. Tu ilmu kita kena belajar nak menutup ti suku lah. Cuma kita nak mari hurai di sini kata maulid ni lafakul. Maka ya ada juzuk dia. Kita pergi nyatak di rumah orang buat maulud han itu, kita pergi nyatak baca mula-mula Fatihah Al-Quran. Yang kedua baca arwah. Arwah ni dengan maknanya kita baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu setengah mereka buat sampai 100, setengah mereka buat sampai 33. Macam-macam lah. Lepas pada kita arwah sudah siap, mulai baca dah lah. Nah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya anak-anak cucu kita boleh faham, boleh tahu. Nah, orang panggil suasana kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada peranak ke dia sehingga wafat, bagaimanakah keadaan dia, kesusahan dia, kesabaran dia, ketabahan dia hak itu bagaimanakah Rasulullah saat itu. Tu dia dakwah dia, kelemahan dia, kekuatan dia hak itu, dia tupai demo ni semua cerita dalam ni. Cerita sini. Kita nak ada kesedaran saat itu. Kita nak selawat ke atas Nabi, dia kena ada kesedaran. Kesedaran apa? Kita tahu kata Nabi susah payah nak boleh dakwah siapa ke kita saat itu, kita nak ikat berasa kasih sayang kepada dia, berasa nak selawat ke atas dia, berasa kita hak itu nak ikut dakwah dia hak itu, kita duduk dengar sejarah dia. Tu yang ketiga. Yang keempat selawat. Sallallahu ala Muhammad. Ini selawat. Tu dia. Ni selawat. Lepas pada kita duk selawat saat itu, doa. Doa kepada kita sendiri, doa kepada muslimin, muslimat, doa kepada orang-orang yang berhajat, kepada orang-orang yang susah gapo, kita baca doa. Doa kepada muslimin, muslimat, kita doa. Lepas pada kita doa, kita buat diafah. Gapo diafah? Buat jamu weh. Jamu weh, ahli-ahli kampung boleh makan, orang susah payah boleh makan, pakai miskin boleh makan. Tu dia. Buat diafah. Kita buat diafah. Dan lagi pula ada sedekah di situ. Ada duit piti sedekah. Ada setengah sedekah 20 kok seorang, ada setengah sedekah hak kaya-kaya tu sedekah 100 seorang. Tu dia. Lepas tu semua ni kita nak kata ni, nak kata Rasulullah tak buat. Nak kata Rasulullah tak buat, tak apalah. Bentuk semua ni Rasulullah tak buat, capur semua gini masa tula tu Rasulullah tak buat macam ni. Tapi kita tengok masuk dalam ayat yang kita kata saat ni tu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Maka kita nak mari tengoklah Fatihah ni orang panggil khairin tak? Masuk dalam kata min khairin tak? Fatihah ni. Qul huwallah masuk dalam kata min khairin tak? Soal je ni soal. Kita royak sejarah, royak sirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, royak kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min khairin tak? Kita buat selawat kepada Nabi, min khairin tak? Kita doa, min khairin tak? Doa kepada muslimin, muslimat, minta ampun kepada mereka yang salah-salah mereka saat itu masa dulu, ada joli, ada salah dengan Tuhan, ada silap, ada maksiat, ada gapo, kita doa kepada mereka. Ada ni orang panggil min khairin tak? Kita buat diafah, jamu weh. Beli daging boleh 450 kilo jamu weh. Tu gula lah, kita buat sup lah, panggil orang pakai miskin, orang susah payah, orang berhajat saat itu mari makan. Jamu weh. Tu min khairin tak? Sedekah pula situ. Ada setengah-setengah bubuh dalam daun pandai. Rupa-rupa kita tengok bid'ah, tapi bubuh dalam daun pandai nak ada tarik ke, ada merah lah, ada hijau lah, ada kuning lah. Orang panggil tarik ke agama saat itu, nak orang serenuk di dalam agama, sedap duduk dalam agama, serenuk duduk dalam agama, serenuk duduk dalam taat, serenuk duduk di dalam kebajikan. Lebih-lebih lagi selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat-sangatlah serenuk. Itu dia. Maka
bila soal kita kul kan itu, nah kul saat itu ada juzuk-juzuk dia, maka kita nak soal lah. Nah, hak kita sebut tadi Fatihah, orang panggil khairin dak. Fatihah ni kita panggil khairin dak. Kul huwallah kita panggil khairin dak. Itu dia. Dan lagi pula sirah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khairin dak. Selawat ke atas Nabi khairin dak. Doa tu khairin dak. Diafah tu khairin dak. Nah, sedekah tu khairin dak. Kalulah kita tengok benda tu khairin, natijah. Ni natijah. Khairin mari capur dengan khairin, mari capur dengan khairin, mari capur dengan khairin, mari capur dengan khairin. Juzuk mari capur dengan juzuk yang kedua, juzuk yang ketiga, juzuk yang keempat, juzuk yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Khairin mari hipun dengan khairin. Lepas tu akibat tu bid'ah. Makul. Bid'ah ni makul. Ya bila juzuk ni khairin, maka kul tu ya khairin. Kalau juzuk tu ibadah, maka kul tu pun jadi ibadah. Itu dia. Nah, ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin, muslimat, supaya kita tak keliru lagi dalam fahami kita. Takut-takut ke kita hak ni tu tak leh naknya tauqifi. Rasulullah buat, Rasulullah tak buat dak. Tak leh kita kena turut Quran. Rasulullah tak ada lari gapo kita turut Quran, sebab Quran ni royak kata amalan banyak lagi hak aku tak buat. Nah, jadi hak Rasulullah tak ada buat, kita pergi buat boleh pahala. Rasulullah biasa dak heret orang buta lakah patah. Rasulullah biasa dak heret orang buta lakah patah, lakah tembak dak. Pak kita lah ambil orang buta lakah tembak bid'ah. Soal. Rasulullah tak pernah buat. Hatu masuk dalam kata min khairin tajiduhu indallah. Bukan sekadar kata hak Rasulullah buat tu semua dak. Hak lain lagi pun mu tengoklah. Sebab itulah ulama dia buat kaedah ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimun sayyi'atan fahuwa indallahi sayyi'atun. Itu dia. Kita tengok kawan kita kereta mampu, kita tolong tolak kereta, min khairin tak? Masuk dalam kata min khairin tak? Rasulullah pernah tak tolak kereta atas? Tak pernah. Hak ni masuk dalam kata min khairin tak? Min khairin. Bila min khairin, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kalulah kita rujuk kepada Al-Quran, cacing Al-Quran ni, cuba kita rujuk kepada ayat di dalam surah Al-An'am ayat 190 yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Sadaqallahu maulanal azim. Ayat ni kata man jaa bil hasanati, barang siapa yang bawa datang dengan perkara kebaikan, dengan benda-benda molek. Siapa datangkan dengan benda-benda molek, siapa buat benda molek, maka bil hasanati ni alif lam yang ada kepada al hasanati itu orang panggil alif lam lil jinsi. Alif lam ni ada alif lam lil jinsi, ada alif lam lil ahdi zikri, lil ahdi zihni, alif lam lil huduri, alif lam lil lamhi, alif lam lil lazimah. Tu nak royak kata banyak alif lam. Maka ni alif lam lil jinsi, jenis-jenis kebaikan. Lil jinsi ni orang panggil membatalkan makna mufrad. Walaupun kelimah al-hasanah tu mufrad, tapi wipedahnya jamak.
Wipek dah jamuk. Gapo? Siapa yang datang dengan kebaikan, tak ada kira kebaikan gapo. Sedekah duit kepada orang tua ke, tolong orang akak rumah ke, tolong gali telaga orang tepi rumah ke, ataupun tolong tolak kereta orang mapuh ke, masuk belaka. Kalau kita nak, Nabi tak ada buat benda ni, Nabi tak ada buat benda tu, Nabi tak ada buat benda tu, kita terhenti hak Nabi buat saja. Kita buat amalan hak Nabi buat je. Hak Nabi tak buat tak. Kita tak buat hak Nabi tak buat. Kita nak buat hak Nabi buat je. Hak Nabi tak buat, kita tak buat. Kita tak seraya wirid lepas semaya. Hak ni orang tua duk buat, kita tak buat hak ni sebab Rasulullah tak ada buat benda ni. Jadi kita hak ni tu pergi kejap situ. Pergi kejap situ, kita tak masuk dalam ayat ni. Kita tak kenal ayat ni. Dua ayat ni kita tak kenal lagi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Itu dia. Tak masuk lagi dalam ayat kata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Baik tu. Tu kita patutlah kita kita kira kita mari guna mari guna ilmu-ilmu hak Tuhan bagi kepada kita, hak Tuhan ilham kepada kita, kita gunalah ilmu tu. Janganlah kita guna ilmu hak pesing putih-putih, hak pesing tak benar. Kita cari ilmu hak orang tua duk bawa, hak orang tua duk royak. Sebab ulama ni warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya, iaitu ulama ni ialah pesaka-pesaka bagi nabi. Bukan dia sebut nabi satu nabi saja dah, al anbiya, segala nabi. Ulama ni pesaka bagi segala nabi. Itu dia. Sebab itulah kita jangan tinggal daripada lakoh-lakoh agama. Bila kita tinggal lakoh-lakoh agama, kita bimbang sangat, kita takut sangat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa kita duka cita kerana ibu-ibu, bapa-bapa kaum muslimin muslimat. Sebab Nabi ni dizalimi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dizalimi. Balah mana dizalimi? Duk Mekah pun kena buat zalim. Hidup di Madinah pun kena buat zalim. Duk di Mekah orang tak puas hati dengan dia. Orang tak senang hati dengan dia. Orang siapakah sekat jalan dia, nak bunuh dia pula. Sebab tu Nabi apabila dakwah agama dia duka cita dia. Duka cita. Dakwah agama ni orang caci lah, orang kata buruk lah, orang kata sakit-sakit lah kepada dia. Bila dia duka cita, duk sore, duk nengung dia, Tuhan turun ayat menghiburkan hati Nabi. Dia kata kan? Dia kata fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum. Tidak boleh duka citakan di kau oleh perkataan mereka itu. Hak orang tu duk kata, hak orang ni duk kata, hak ni tu untuk saya duka cita lah Muhammad. Cek mudah-mudah untuk saya duka cita lah. Aku tahu belaka. Hak mereka itu zahir pun aku tahu, hak mereka itu susuk pun aku tahu, hak orang duk caci kamu, hak duk kata kamu, duk buat nyanyi kamu tu aku tahu belaka. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tu dia. Tengok duk dalam kota Mekah. Nabi nak semaya. Abul Hakam mari Muhammad pada mu semaya sini. Mu semaya sini sekali lagi aku ambil. Budak-budak aku ambil werung-werung aku mari hatai mu mari katok mu sinilah. Nabi kata falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Mu pergi carilah puak mu mari hatai aku ni. Aku pun nak panggil zabaniyah. Nak panggil malaikat zabaniyah hatai mu ngatik. Faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Bawa kata yang paling belakang lagi Nabi kata aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Munilah pala pengat, munilah pala sate. Munilah orang aku nak gerak tak boleh, nak sebar dakwah tak boleh sebab munilah. Abul Hakam ataupun Abu Jahal. Tu Nabi kata kepada dia. Tu. Lepas tu nak rakyat kata bukan seni lah Nabi. Bukan seni. Nabi nak pergi ke tempat mana-mana saat itu kena duk beringat sebab orang nak bunuh dia. Orang nak bunuh dia sehingga dia kena hijrah. Tak boleh duduk dalam bumi Mekah, dia kena hijrah pergi ke Madinah.
Sebab orang duk usaha nak bunuh dia, duk cari jalan nak bunuh dia, sehingga Nabi saat itu nak tak leh dia kata kerana dalam suratul Muluk ayat 28. Ayah-ayah, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, kita selalu bacalah di dalam surah Al-Muluk ataupun surah Tabah kita duk baca tu. Nabi kata kerana Nabi kata in ahlakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. In ahlakani Allah, jika membinasa akan kami ni oleh Allah. In ahlakani Allahu wa man ma'iyya au rahimana, dan mereka serta dengan kami ataupun orang hak rapik dengan kami. Mu duk cari jalan nak bunuh aku, nak bunuh orang-orang hak rapik aku, hak rapat dengan aku. Kalau Tuhan bagi izin, aku ni mati sungguh, rosak sungguh dengan sebab usaha mu tu. Lepas tu Tuhan izin pula kepada mu, jadi aku ni hancur sungguh, mati sungguh, rosak sungguh misalnya. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapa pula nak menyelamatkan kamu daripada azab api neraka? Tak ada dah orang nak menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Tu dia. Tengok Nabi. Bukan senang duduk Mekah orang nak buat khianat dia, orang nak susuk dia, orang nak caci dia, tok sewi dia bang, tok sewi dia zahir, tok sewi dia sebar dakwah agama. Duduk di Madinah pula kena pula dah. Tu dia. Masa duduk Mekah bukan masa Nabi dakwah saja, dak masa budak-budak no lagi. Umur Nabi 12 tahun, pernah Abu Talib, bapa saudara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayah kepada Sayyidina Ali, bawa Nabi kita pergi kepada Syam. Di mana di Syam? Pergi di Busra. Di Syam ni Nabi pernah pergi di Busra. Busra hak ni tu, nama satu tempat di dalam negeri Syam. Nabi pergi bersama dengan Abu Talib, bapa kepada Sayyidina Ali. Masa tu Sayyidina Ali tak ada lagi. Abu Talib duk pera Nabi, bawa Nabi umur 12 tahun. Pergi sana jumpa dengan seorang rahib daripada ruhban, rahib, tokoh agama Kristian, tokoh agama Nasara. Nama dia Bahira. Dia tengok Muhammad, nak royak kata ahlul kitab ni, dia tengok Muhammad ni kenal. Dia kenal, dia kata awak kelik budak ni. Budak ni mari mana ni? Mari Mekah, dia kata. Jadi mari Mekah ni anak siapa? Anak pocik ke? Tak. Ni ayah dia nama Abdullah, ibu dia nama Aminah. Tu nak royak kata ahlul kitab ni dia kenal. Ahlul kitab ni dia kenal. Bukan Kristian, kalau Yahudi pun dia kenal. Sehingga nak royak kata Yahudi ni dia kenal Nabi. Di dalam Al-Quran pun bagi tahu kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Itu dia. Alladzina atainahumul kitaba, yang mereka itu yang datang akan mereka itu akan kitab di sini dengan makna Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nak ayat kata Yahudi ni, hak kita duk kecek sat ni, ruhban, hak tu Kristian, hak tu Nasara. Tapi nak ayat kata Yahudi ni tengok Muhammad di mana tempat dia kenal. Tu dia kenal tengok Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Muhammad ni supaya dia kenal anak pinak dia. Tu dia. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqq. Wa inna fariqan, dan sesungguhnya satu puak dari kalangan mereka itu la yaktumunal haqq. Dia pisah nak susuk Muhammad. Tok sewi zahir Muhammad, tok sewi zahir Muhammad, tok sewi zahir syariat Muhammad, tok sewi zahir nama Muhammad. Sebab itulah kita kena jaga, kita jangan sekat jalan tok sewi zahir nama Muhammad, tok sewi zahir
selawat ke atas Muhammad, Tok Sri Zuhair, jangan sama sekali. Sebab apa? Sebab takut berlawan dengan Al-Quran, berlawan dengan Allah. Sebab Allah sebut, malaikat sebut, manusia sebut, dan lagi pula nak royak kata sebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat-sangatlah Tuhan akak darajat dia hak ni tu tinggi lagi. Lepas tu Yahudi hok nak buat khianat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa ke Madinah saat itu? Pada tahun kedua berlaku peperangan Badar. Peperangan Badar. Lepas pada peperangan Badar saat itu ada seorang perempuan Yahudiyah. Nama dia Zainab bintil Haris, bawa daging kambing, bubuh racun nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh tahu dulu. Boleh tahu, boleh tangkap. Boleh ingat. Haning nak royak kata Yahudi sendiri pun nak bunuh Nabi. Musyrikin di Mekah nak bunuh Nabi. Yahudi di Madinah nak bunuh Nabi. Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, dia nak bunuh Nabi. Cari jalan nak bunuh Nabi. Bunuh hak ni, usaha hak ni tak jaya. Mari belakang pula buat khianat pula Nabi. Buat sihir pula Nabi. Seperti mana berlakunya, iaitu Labid bin Aqsam, Yahudi. Orang Yahudi nak merosakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak pelinyak Nabi. Tok Sri Zuhair nama Nabi. Tok Sri Zuhair, segala dakwah Nabi, Tok Sri Zuhair syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kaum muslimin muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, kita jagalah diri kita. Kita jangan asing sama sekali daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Takut kita duk mengaku kata kita duk bawa sunnah dia, tapi kita duk sekat jalan. Sebab apa? Sebab Nabi Tuhan sendiri sebut, malaikat sebut, dan manusia di atas muka bumi di mana tempat sahaja sebut Nabi tak berputus-putus. Tak putus-putus. Sebut Nabi tak putus-putus. Wa rafa'na laka zikrak. Maka kita pun tak panjang, insya-Allah kita akan sambung semula. Sekadar tu saja. Untuk kita hak ni tu ambil manfaat bersama. Sekiranya ada salah silap, harap pun dan maaf lah, kerana dalam huraian kita mungkinnya ada melampaui itu daripada nafsu yang tak baik. Maka yang baik saat itu kita ambil lah, buat manfaat bagi kita, buat amalan bagi kita. Maka sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.